Sejemput Yang Berhormat Datuk Dia Taqiyuddin bin oversensitif Hassan. lah pemangku ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kota Baru. Yang Berhormat, data Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2014 menunjukkan peratusan murid di negara ini yang mengikuti aliran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun sains, teknologi, engineering and mathematics STEM adalah sebanyak 47% dan bukannya 20%. Kementerian Pendidikan Malaysia mengakui bahawa terdapat kemerosotan bilangan murid yang memasuki aliran STEM berbanding tahun-tahun sebelumnya. Kemerosotan bilangan murid dalam bidang sains dan teknologi menjadi isu utama yang sering dibincangkan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga di peringkat global. Trend penurunan tersebut turut disumbangkan oleh peningkatan peratusan murid yang layak mengikuti aliran sains tetapi mengambil keputusan mengikuti aliran sastra. Untuk maklumat ahli yang berhormat Kota Baru, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi mengkaji punca dan cadangan penyelesaian kepada kemerosotan enrolment murid yang mengikuti aliran sains dan teknologi di sekolah. Laporan jawatan kuasa khas tersebut menyatakan bahawa kemerosotan enrolment murid yang mengikuti aliran sains dan teknologi disebabkan yang pertama, kurikulum yang padat dan sukar. Yang kedua, aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kurang menarik. Yang ketiga, infrastruktur. Keempat, persepsi kurang baik terhadap sains dan teknologi dan prospek kerjaya yang kurang memberangsangkan. Bagi mengatasi masalah ini, Kementerian Pendidikan Malaysia bersama-sama Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sedang merangka Pelan Tindakan STEM Nasional 2017-2025 dengan memberi fokus kepada 8 bidang utama, iaitu dasar, pengajaran dan pembelajaran, fasiliti, program kesedaran, kerjaya, kerjasama strategik dan data serta penyelidikan, pengkomersialan dan inovasi. Terima kasih Datuk Seri Doktor. Yang Berhormat Kota Baru. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan. Pertamanya saya nak minta satu penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri yang mengatakan bahawa daripada data kementerian setakat tahun 2014 nisbah pelajar sains dan sastra sainsnya adalah 47%. Tetapi saya ada satu kenyataan daripada Ketua Setiausaha MOSTI pada 17 Mac tahun 2016 yang mengatakan bahawa satu kajian telah dibuat oleh Akademik Sains Malaysia yang mendapati bahawa hanya 20% pelajar aliran sains berbanding 80% aliran sastra. Ini daripada kerajaan sendiri, dari perangkaan kerajaan sendiri. Dan itu saya nak minta penjelasan. Dan yang keduanya saya nak tanya Yang Berhormat Menteri atau Kementerian, adakah Kementerian berminat untuk melaksanakan satu pendekatan yang dibuat di Perancis yang dipanggil pengajaran ni Inquiry Based Science Education, di mana guru-guru yang bukan option sains, apabila mereka menguasai bidang sains dengan kepakaran mereka sendiri, mereka boleh mengajar dalam bidang sains ini dan menarik minat pelajar-pelajar. Dan yang keduanya, sejauh mana pula kerajaan bercadang untuk menggunakan pengalaman dan juga skill pelajar-pelajar jenius di Malaysia yang mana mereka mencapai pencapaian yang baik di peringkat dalam akademik, di peringkat umur yang muda. Sebagai contohnya, Sufiah Yusof yang memasuki Universiti Oxford pada usia 13 tahun, Chiang Ti Meng menjadi pelajar termuda di California Institute of Technology
dan selepas itu mendapat PhD dalam bidang fizik zarah di Cornell University. Chan Yao Ban, pemegang PhD termuda daripada Universiti Melbourne, dan yang terakhirnya Adi Putra. Dalam umur 6 tahun beliau telah boleh menyelesaikan soalan matematik di peringkat universiti. Ini pelajar-pelajar jenis ini. Sejauh mana kementerian menggunakan pakai kemahiran yang kita sendiri ada dalam mencapai matlamat ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Baru. Terima kasih Datuk Seri Dr. Yang Di-Pertua. Maklumat yang saya beri sebentar tadi adalah maklumat dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk maklumat Yang Berhormat, ya, pada tahun 2014, pelajar-pelajar tingkatan 5, jumlah pelajar-pelajar tingkatan 5 pada tahun 2014 adalah 414,314 pelajar. Dan daripada 414,314 pelajar ini, 193,557 pelajar tingkatan 5 adalah aliran sains, vocational dan teknikal. Yang mana jumlahnya 46.72%. Ini angka Kementerian Pendidikan Malaysia. Soalan yang kedua tentang pendekatan di Perancis. Yang Berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia melalui kurikulum pelajaran bidang STEM menerapkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP bagi menjadikan pembelajaran mata pelajaran bidang tersebut menarik dan bermakna kepada murid. Antaranya yang pertama, pendekatan pembelajaran berasaskan permasalahan ataupun dengan izin Datuk Ketua, problem based learning. Yang kedua, pembelajaran berasaskan project based learning dengan izin. Dan yang ketiga, pembelajaran berasaskan inquiry based learning. Yang ketiga, pendekatan sedemikian menyediakan pengalaman pembelajaran yang bersifat hands on dan minds on yang memberi peluang untuk murid memperoleh pengetahuan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dalam konteks hidupan harian. Yang ketiga pula adalah aspek cadangan pengalaman jenis memang dipakai guna. Kita sentiasa mendapat penglibatan mereka bukan sahaja dari aspek pelajar-pelajar di sekolah menengah, malah pelajar-pelajar perayu ataupun tingkatan 6, matrikulasi. Kita mendapat pelajar-pelajar ini menjadi ikon ataupun menjadi mentor kepada pelajar-pelajar bidang sains yang sedang dalam bidang sains sekarang. Yang Berhormat. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Amat Sekijang. Terima kasih Datuk Seri Ketua. Antara langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian bagi memantapkan penyampaian STEM adalah dengan memperkenalkan pembelajaran berasaskan projek seperti reka bentuk dan teknologi bagi peringkat rendah dan juga menengah, mata pelajaran elektif ikhtisas seperti prinsip akaun, sains komputer dan grafik komunikasi teknikal bagi peringkat menengah atas. Juga kerajaan dikatakan memperkenalkan mata pelajaran coding pada bermula untuk tahun hadapan. Soalan saya, Datuk Seri Yang Di-Pertua, sejauh manakah kewujudan subjek berteraskan STEM yang diperkenalkan di peringkat rendah, menengah dan menengah atas dilihat berjaya untuk menarik minat pelajar untuk mendekati pendidikan berasaskan STEM ini, dan apakah tahap persediaan kementerian pula untuk melaksanakan pelajaran coding yang dikatakan akan bermula pada tahun hadapan? Terima kasih. Terima kasih, Datuk Seri Berdua. Terima kasih sekejap. Soalan yang berhormat tentang persediaan Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan pelajaran coding. Untuk maklumat yang berhormat, model pembelajaran untuk murid-murid disediakan bagi pelaksanaan KSSR Semakan dan KSSM 2017 dalam pembelajaran pengekodan ataupun coding adalah seperti berikut. Yang pertama, model TMK tahun 1 termasuk buku teks. Yang kedua, asas sains komputer tingkatan 1 termasuk buku teks. Dan yang ketiga, sains komputer tingkatan 4 termasuk buku teks. Manakala tenaga pengajar yang akan terlibat adalah seperti berikut. Untuk model TMK, guru mata pelajaran sedia ada sekolah rendah. Asas sains komputer, guru sekolah menengah yang mempunyai kelulusan dalam bidang ICT. Dan untuk sains komputer pula, guru sekolah menengah yang mempunyai kelulusan dalam bidang ICT.
Dari segi peralatan PDP yang digunakan dalam topik pengekodan ataupun coding adalah menggunakan kemudahan peralatan komputer dan perisian yang sedia ada di sekolah. Terima kasih, Datuk Seri Ketua.